Hai semua, kita jumpa lagi dalam resipi terbaru, lontong kuah lodeh kuah kacang. Tu dia panjang dia punya nama ai. Okey, step pertama kita akan masukkan air. Kita masukkan beras. Kita masukkan sedikit garam. Nak masuk lebih pun boleh, nak tak mau masuk pun boleh. So kita masak dia sehingga dia lembut. Okey, sambil-sambil itu kita sediakan daun pisang. Lepas tu kita akan layungkan dia bagi dia lembut. So resipi ni kita nak buat dia punya lontong dahulu. So saya akan bagi 3 resipi. Jangan ke mana-mana. So kita periksa tekstur nasi tadi tu. Untuk yang kali pertama tu kita akan gaul-gaulkan dia. Kita tutup kembali. Kita masak lagi dan kita buka untuk proses yang terakhir. Selepas 5 minit macam tu kita kacau dan tekan-tekankan dia sehingga dia mampat ataupun sehingga dia lembut. So kita akan biarkan nasi ini sehingga dia sejuk. Anggaran dia lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah. So apabila dia dah nampak sejuk sikit, kita ambil nasi itu, kita akan kepal-kepalkan dia dan kita bulat-bulatkan dia supaya dia mampat. Dan seterusnya kita akan rollkan dia mengikut kehendak ataupun kepanjangan tu dia, bahasa kepanjangan yang kita kehendaki. So kita buat proses yang sama sehingga nasi kita ni habis. Dan seterusnya lihat kita dapat dia punya 4 roll. So kita siapkan pencungkil gigi untuk kita selitkan kejap lagi di kita punya daun pisang. So kita sediakan daun pisang. Ini adalah cara yang pertama yang saya tunjukkan. Kita ambil selai daun pisang yang besar dan selai daun pisang yang pendek. Dan kita akan gulungkan dia, kemas-kemas. Nampak? Cantik tak? So kita akan selitkan kita punya pencungkil gigi tadi tu. Hati-hati jangan kena sampai tembus kita punya jari tu. Habis cerita. So kita buat pula yang di sebelah kiri dan kanan itulah. Okey, dah siap cara pertama. So kita nak buat cara yang kedua, cara anak dara tak menikah lagi ni. Tadi cara orang menikah tu dia buat cincai sikit, jadi kita bagi kemas dia sikit kat ujung tu, kita lipat dia 2 kali baru kita selitkan kita punya pencungkil gigi. Nampak elok lah sikit kan. Itu dia elok siapa buat tu. Okey, so ada juga cara lain yang sekiranya daun pisang kita tu kecil ataupun kecil, kita boleh letakkan 2 ataupun letakkan 1 helai lagi daun pisang di tengah pun boleh. Kita gulungkan dia sehingga kemas dan padat. Okey, yang lebih-lebih ujung tu boleh kita potong lah. So kita masukkan air untuk kita merebuskan kita punya lontong ni. Biarkan lontong kita tu tenggelam ke dalam. Kalau dia tak mau tenggelam tu, kita tekan-tekan dia sikit lah, bagi dia tenggelam sikit. So kita rebuskan dia selama 1 jam ke 2 jam. So sentiasalah periksa kita punya periuk tu, takut dia punya air bawah tu kering. Tu dia nak siap dah. Ni nak tunjuk masakan, nak tunjuk dapur. Tu dia kita punya siap dah. So apabila dia dah nampak macam keras itu, kita boleh angkatkan dia, kita boleh toastkan dia sehingga dia sejuk sebelum kita nak potongkan dia. Baik, tengok cara kita potongkan dia. Dalam tu mesti dia keras sedikit, bukan keras teruk sangat, dia macam keras lembut-lembut itulah kan, keras macam batu tak boleh nak makan. Potongkan dia. Okey, kita nak sediakan kuah masak lodeh, santan, serai, lengkuas. Kita perlukan udang kering. Tengoklah yang saya tulis tu. Okey, kita perlukan sayur-sayuran. Inilah dia tempe.
bahan utama lah tu. So kita potongkan bawang, jangan potong jari. So yang ni untuk kita kisar. Tepuk saja bawang putih tu. So kita kisarkan semua bahan sehingga halus. Yang membuatkan dia thick tu adalah tempe. So kita gorengkan dulu tempe ni sebab saya tak mau dia masukkan sekali dia terlalu lembut sangat. So apabila kita goreng dia nanti tu, kita nak dia masih ada crunchy macam tu, rambut-rambut macam tu. So selepas kita goreng kita punya tempe tu, kita akan angkat teruskan dia. So mulalah kita panaskan sedikit minyak dan masukkan bahan yang kita kisar tadi tu. So kita kacaukan dia. Api yang sederhana saja, jangan kuat sangat. Masukkan serai, masukkan lengkuas, kita masukkan sayur-sayuran dahulu. So yang di sini saya masukkan lobak merah, kacang panjang, saya masukkan terung kobis tu saya akan masukkan kemudian nanti. So saya akan masak sayur-sayuran ini sehingga dia lembut. Dia kita kacau dia sampai dia nampak menarik, nampak lembut, dan nampak pun dah macam colourful dah kan. Seterusnya kita masukkan santan. So penggunaan santan ni depend kepada you all lah, sama you nak lebih ataupun you nak kurang. So saya akan masukkan air. So air pun bergantung kepada kepekatan you all nak ataupun nak cair ke macam mana ke, sukalah no. Lepas tu kita ada suhun, kita ada fucuk dan juga kita ada cendawan. Jadi so kita masukkan selepas air dengan santan kita tu mendidih, so baru kita masukkan bahan-bahan ini. So baru saya masukkan kobis supaya dia tak terlalu layu kan masa kita masuk awal tadi tu. Kita kacau dia sedikit, bagi semua bercampur bahan meriah dalam tu. Masukkan gula putih secukup rasa dan juga garam. So apabila dia dah mendidih, masukkan tempe yang kita goreng tadi. Dah pun siap. Kita kacau-kacaukan dia. Okey, seterusnya kita nak buat kuah kacang. So saya akan gorengkan bawang merah, belacan, bawang putih. Goreng sehingga lembut lah. Selanjutnya kita masukkan cili kering. Kita akan angkat dan toskan dia, bagi dia sedikit sejuk, dan kita akan kisarkan dengan sedikit air. Panaskan minyak, kita masukkan bahan yang kita kisar tadi tu, kita tumis sehingga dia naik bau. Masukkan serai, masukkan halia, dan seterusnya kita masukkan gula perak ataupun gula merah. Boleh juga masukkan gula Melaka, sedap. Seterusnya saya akan masukkan air asam jawa, ataupun you nak masukkan asam ketum pun boleh. Masukkan sedikit lagi garam, masukkan kacang tanah, kita kacaukan dia. Taram! Sudah siap kita punya kuah kacang komplit set untuk you all. Jangan lupa cuba. So sambil-sambil kita tengok ni, kita siapkan kita punya yang lontong kita tadi tu. Kita tuang kita punya kuah masak lodeh kita tu. Oh dia, kita masukkan kuah kacang. Dah siap. Dah mai. Jangan lupa subscribe saya punya channel Jom Memasak Online. So kita jumpa lagi di lain resipi dan lain episod